Ini bab perkara yang diharuskan nyawa orang Islam. Ini perkara sebab-sebab yang mengharuskan seseorang Islam itu dibunuh. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang muslim yang mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama, orang yang sudah berkahwin yang berzina. Wan nafsu bin nafs, dan nyawa dibalas dengan nyawa, yakni membunuh orang dengan tidak benar. Yang ketiga, wattariku lidini al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah dari jamaah, yang meninggalkan jamaah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami, maka baginda mengucapkan, demi Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, tidak halal darah seseorang muslim yang mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, melainkan tiga macam orang, yaitu yang meninggalkan Islam, yang meninggalkan jamaah ataupun al-jamaah, bukan lil jamaah, al-mufariqul jamaah gitu. Ahmad Syak dalam meriwayatkannya. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang sudah berkahwin yang berzina. Dan yang ketiga, an-nafsu bin nafs, membunuh orang. Yani nyawa dibalas nyawa. Qala al-A'mash, saya menceritakan hadis ini kepada Ibrahim. Dia pun menceritakan kepada saya daripada Aswad, daripada Aisyah, hadis yang sama dengan lafaz hadis yang tersebut ini. Lepas itu satu lagi pun serupa tu juga, cuma perawinya tidak menyebutkan di dalam hadis itu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi la ilaha ghairuhu, itu saja. Hak tak ada sebutnya. Baik, kita tengok semula. Babus sa'il ala nafsil insan atau udwihi. Ini bab orang yang menceroboh nyawa seseorang, manusia ataupun anggotanya. Jika orang yang dicerobohi itu menghalangnya, menolaknya, sehingga dia membinasakan dirinya sendiri ataupun anggotanya, mencederakan anggotanya sendiri, la dhamana alaihi, tidak ada sebarang ganti rugi kerananya. Maknanya bab ni nak cerita tentang orang yang menceroboh kita, serai kita, orang yang serai kita, nak tikar kita, kita kata. Jadi kita nak mengelakkan diri itu, nak melepaskan diri itu, kita tepih dia tu, kena dia sendiri. Katakanlah kena dia sendiri, maka mati dia. Tak ada apa-apa, kita tidak dikenakan hukuman bunuh balas, ataupun tidak dikenakan bayaran ganti rugi, diat, diat, apa-apa diat. Tak ada. Begitu juga kalau dia tak mati, anggota dia saja yang kena, putus tangan dia misalnya, kita kata, kena bayar ke ganti rugi itu, diat? Tidak. Sajalah, saja. Begitu. Begitu juga sini dia sebutkan kita sendiri.
Kalau orang lain dia nak bunuh orang lain, kita nak pergi selamatkan orang lain tu, kena dia, kena hak dia nak bunuh tu sendiri, penyerang tu sendiri. Serupa tu juga, kerana kita nak menyelamatkan orang lain. Serupa juga kita nak menyelamatkan ini diri kita, anggota kita yang kita nak selamatkan, ataupun diri orang lain, anggota orang lain. Kalau tidak diri, nyawa dia, ataupun nyawa kita, anggota dia, ataupun anggota kita, bukan tetapi harta pun lagu tu juga, lagu tu juga. Sebab apa? Sebab asasnya ialah dalam Al-Quran. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Orang yang menceroboh kamu, kamu boleh ceroboh dia, cerobohilah dia seperti mana dia menceroboh kamu. Jadi Tuhan suruh sendiri. Maknanya orang tekanlah kita, kita boleh nak tepih tu, boleh. Dan kalau kena hak dia nak tikam kita tu, kenalah ke dia, tak apa. Lepas tu hadis apa ni, ayat Qurannya, itulah asasnya. Kalau kita tengok dalam hadis, banyak sangat dalam hadis. Antaranya hak Nabi SAW bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Itulah asasnya. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan nyawanya, dia mati syahid. Dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, dia mati syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan ahli keluarganya, isteri dia, dia mati syahid. Dalam riwayat yang lain disebut, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan kehormatannya, dia mati syahid. Jadi daripada hadis-hadis ni, hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan lain-lain lagi. Kalau mengikut setengah sanad itu hasan, mengikut setengah sanad sahih hadis itu. Mana berdasarkan hadis ini, kalau seorang tu nak mempertahankan diri dia, harta dia, orang nak ceroboh, dia lawan, dia kalau dia mati, mati syahid. Orang panggil syahid akhirat, bukan syahid dunia. Syahid akhirat. Maknanya hukum orang mati syahid dalam perang dengan orang kafir itu tidak berlaku kepada dia. Kena dimandikan dia, kena dikafankan dia, kena sembahyangkan dia, juga serupa dengan orang mati biasalah. Tetapi Nabi SAW sebut dia ni mati syahid, mana dia dapat pahala orang mati syahid juga. Dari segi darjat pahala mati syahid tu serupa dengan orang mati syahid sebenar pergi perang tu kau? Tidak. Ulama-ulama mengatakan tidak 100% serupa tu, tidak. Tapi dari jenis itulah. Jadi dari jenis mempertahankan sesuatu yang berharga lah, gitu. Dan mati juga, mati dalam keadaan berdarah, gitulah. Serupa zahirnya. Jadi dari segi syahid itu orang panggil syahid akhirat. Kecuali mati mempertahankan agamanya. Jadi di sini mati mempertahankan agama tu, setengah ulama kata hak ni syahid dunia. Tapi setengah mengatakan hak ni hadis ni suku ni, bukan hak pergi perang dengan orang kafir tu, orang panggil syahid ma'rakah, syahid dunia tu orang panggil. Yang ni tidak dilakukan seperti orang mati biasalah pada dia. Hak dalam hadis ni nak sebutnya orang mati mempertahankan agama dia, tapi bukan dalam perang. Kadang nak mempertahankan agama dia lah, tidak dalam keadaan perang, istihar perang tu, tidak. Tapi kerana agama lah, bukan kerana harta benda dia, bukan kerana kehormatan dia dicabuli, bukan kerana nyawa dia terancam, tapi dia nak berjuang agama lah, dia nak sebar agama, dia mengajar lah, kita kata. Tiba-tiba orang bunuh dia.
Itu maknanya mati kerana mempertahankan agama di sini. Hak masuk dalam syahid akhirat belaka sebut dalam hadis ni. Syahid akhirat bukan syahid perang, tapi syahid juga kerana mempertahankan agama. Dia tak ada kerana lain. Orang bedil dia ke, orang bom dia ke, orang apa ke, kerana agama. Orang benci ke dia tu, marah ke dia tu kerana agama, bukan kerana berebut harta apa, tak ada. Termasuk termasuk dalam tadi, yang ni syahid akhirat belaka. Itulah yang menjadi asas kepada bab ni. Jadi asas kepada bab ni. Yang ni kalau orang ceroboh kita, nak ambil harta kita, kita lawan tak boleh. Orang nak pergi ropok rumah kita misalnya, kita lawan katakanlah, lepas tu kita mati syahid. Orang nak ceroboh, bukan nyawa kita terancam, tetapi orang nak ceroboh anak isteri kita, kita lawan dia, mati syahid. Supaya dan hak lain-lain yang disebut tadi tu ialah berlaku. Cumanya ulama ada bahas pula situ. Kalau nyawa ni, orang nak ceroboh nyawa kita sendiri, wajib kita lawan. Kita tak boleh elak dia. Tak boleh elak dia. Tetapi kalau harta, wajibkah kita pertahankan harta tu sampai mati? Jadi ada ulama mengatakan tidak wajib, hanya harus saja kita pertahankan harta kita tu. Mana? Sebab apa? Harus saja. Sebab apa? Sebab harta ni kalau kita bui boleh kau. Tapi nyawa tak boleh. Itu bezanya. Jadi dengan sebab itu, nyawa kalau orang nak bunuh kita, kita kena tepih ke mana-mana, tak boleh lock gitu. Kecuali dalam keadaan orang yang dihukum bunuh. Kiranya kalau dia gelepar, dia lari pun tak boleh juga, mati juga. Orang hukum bunuh. Dan kalau dia lari ataupun dia lawan, dia lopak, kalau kita kata nak, tak boleh pergi juga. Paling tinggi lah kita kata. Kalau dia itu pun, dia rapah bedil tu, dia boleh tembak seorang dua tepi tu, lepas tu dia mati juga. Dalam keadaan ini, kalau kita perhati kepada sirah lah sahabat Nabi SAW, Khubayb dulu, kena hukum kan, nak hukum bunuh lah. Dia minta nak semaya dulu. Jadi dia tidak panjang semaya dia, dan memang dia berasa sedap lah semaya. Kalau tidak sabit, dia kata, orang akan kata dia ni takut mati. Hello, nak semaya ni panjang, biar lambat mati. Tentu dia semaya panjang lagi, tak apa, mati. Jadi dia, ini menunjukkan bahawa orang yang dihukum bunuh dalam Islam ada, tak payah lawan. Sebab kalau lawan boleh jadi orang nampak kita takut ke mati kau, nampak gelisah kau, nampak tidak yakin dengan kebenaran kita, boleh jadi. Jadi berdasarkan hak saat ni, tak apa, tidak orang panggil menjerah diri. Tapi dalam keadaan kita boleh lawan, wajib atas kita jaga nyawa kita, wajib atas kita. Kecuali kalau tak boleh, serupa dengan kita diberkah lah juga. Kita nak agak dia, tak boleh nak apa. Kalau orang tidak berkah pun serupa lagu tu lah. Kalau lagu tu tak ada arah lah. Tapi nak serah diri gitu dalam keadaan kita mampu, tak boleh. Itu wajib. Tapi kalau harta tidak, harta tidak. Sebab apa? Sebab kalau kita bui kat orang, boleh bui saja harta kita, dengan sukarela. Kita bui. Tapi nyawa tak boleh dengan sukarela. Nak sebagai ganti dia, kita nak dihukum, tak boleh lagu tu. Dalam hukum Islam tak ada. Tak boleh orang lain dihukum, tak boleh. Lagu tu, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang bersalah, seseorang manusia tu tidak menanggung kesalahan orang lain. Dia yang bersalah, dialah yang kena bunuh. Gitu. Inilah mana bab ni, maknanya agama memberi peluang kepada kita untuk balas, untuk balas, bertindak. Tidak kata kita ni pasif saja, terima saja, ikut orang nak buat agama. Tidak. Tidak lagi. Lepas tu marilah cerita ni hadis ini. Barulah masuk hadis ni. Ya'la bin Muniyah telah berkelahi
telah bala bergomor dengan satu orang yang lain. Dia sebut sini Ya'la bin Munyah ataupun Ya'la bin Umayyah. Betul kedua ni. Ya'la bin Munyah pun betul, Ya'la bin Umayyah pun betul. Kalau bin Umayyah itu ayah dia, Umayyah. Kalau Munyah itu mak dia ataupun nenek dia. Betul kedua. Ada orang panggil Ya'la bin Munyah, ada orang panggil Ya'la bin Umayyah. Betul kedua. Jadi dalam cerita ni disebutkan bahawa Ya'la bin Munyah ataupun Umayyah. Jadi salah seorang daripada hak dua hak berkelahi ni kekoh tangan hak sekawan dia, hak seorang lagi, hak lawan dia. Dalam riwayat yang pertama gitu. Dalam riwayat yang kedua, Zurarah bin Awfa juga meriwayatkan daripada Imran bin Husain bahawa ada seorang lelaki menggigit lengan seorang lelaki lain. Dalam riwayat itu. Dalam riwayat yang ketiga, anak kepada Ya'la meriwayatkan daripada ayah dia, iaitu Safwan namanya. Bukan lagi Imran bin Husain dalam riwayat yang ketiga, tapi Safwan bin Ya'la kata bahawa ada orang gaji ataupun kuli Ya'la bin Munyah adda rajulun dhira'ahu, ada seseorang kekoh tangan dia, lengan dia. Gitu dalam riwayat yang keempat. Sebab riwayat yang kedua tu serupa ya. Cuma dia sebut an Atha an ibn Ya'la an Ya'la dalam riwayat yang kedua. Dalam riwayat yang kelima, riwayat daripada Muhammad bin Sirin daripada Imran bin Husain. Bukan Zurarah tadi, tapi Muhammad bin Sirin, bahawa ada seorang lelaki kekoh tangan seorang lelaki yang lain. Gitu saja. Dalam riwayat yang keenam, anak Ya'la tu, Safwan bin Ya'la bin Munyah, meriwayatkan daripada ayah dia. Ayah dia kata, ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia telah kekoh tangan seorang lelaki yang lain. Gitu. Dalam riwayat yang ketujuh, Safwan itu juga meriwayatkan daripada ayah dia. Ayah dia kata, saya pergi perang dengan Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Qala, yang perawi berkata, yang Safwan itu, anak kepada Ya'la. Ya'la ni berkata, itulah peperangan yang paling aku harapkan. Peperangan yang merupakan amalan yang paling aku harapkan pada Allah. Itulah amalan yang paling teguh di sisiku. Mana paling dia haraplah. Faqala Atha, qala Safwan. Atha kata, Safwan berkata, qala Ya'la, Ya'la berkata, saya mempunyai orang gaji ataupun koli. Faqatala insanan, dia berkelahi, bergomor dengan satu orang. Fa'adda ahaduhuma yadal akhar, maka salah seorang daripada dua orang itu kekoh tangan hak seorang lagi. Lepas tu Atha kata, Safwan cerita kepada saya, siapa yang kekoh siapa? Gitu. Siapa yang kekoh siapa, tapi dia tak sebut. Lepas tu hak kena kekoh tu, dia tarik tangan dia daripada mulut hak kekoh, maka cabut gigi. Itulah beberapa hadis kalau kita tengok dan hadis-hadis ini
Terutamanya hak kemudian yang dikritik oleh Daraqutni, kritik Sahih Muslim. Dia kata sanadnya muttarib, tidak tetap. Satu kritikannya. Yang kedua, kritikan dianya Muhammad bin Sirin ini dia tak dan dia tak ambil hadis ini daripada Imran bin Husain. Dia mesti ambil daripada orang lain. Artinya dia nak katanya sanad ini munqati', putus, tidak bersambung. Bermakna dhaif lah. Bermakna dhaif. Gitulah tujuan dia. Walaupun begitu Imam Nawawi sudah jawab berkenaan dengan sanad dia. Berkenaan dengan sanad dia ni, Imam Nawawi sudah jawab. Qadhi Iyad kata, kalau kita perhati di hujung tu dalam syarah Nawawi ni, ni bab ini di antara yang dikritik oleh Daraqutni terhadap Muslim. Sebab mula-mula dia kata hadis Syu'bah daripada Qatadah daripada Zurarah. Dia kata qatala Ya'la. Dia sebut tu juga daripada Mu'adz bin Hisham daripada ayahnya daripada Qatadah. Kemudian daripada Syu'bah daripada Qatadah daripada Atha. Kemudian daripada Hammam daripada Atha daripada Ibni Ya'la. Kemudian hadis Ibnu Jurayj daripada Atha daripada Ibni Ya'la. Kemudian hadis Mu'adz daripada ayahnya daripada Qatadah daripada Budail daripada Atha bin Safwan bin Ya'la. Mana tidak tetap tu? Hak mana sah ni? Itu dia. Mana hadis ini muttarib sanadnya. Mana sanad dia tu tidak tetap. Dia kata ini ikhtilaf ni berlaku pada Atha. Dia tidak sebut pula ni. Ketika dia meriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin, dia tidak jelaskan sama yang dia dengar Muhammad bin Sirin ini daripada Imran bin Husain. Sedangkan dia kata Imam Bukhari tidak ada mengemukakan hadis Ibnu Sirin satu pun daripada Imran bin Husain. Muslim ni wak maya ni. Kata dia. Lepas tu Imam Nawawi jawab. Dia kata bantahan terhadap Muslim dari dua sudut ini, salah satunya yang kritikan yang pertama tu, tidak semestinya kalau sanad itu berbeza-beza sampai kepada Atha tu menunjukkan hadis itu dhaif. Tak mesti. Boleh jadi maknanya banyak sanad tu, banyak. Dan ini kita tak boleh kata selalu muttarib ni, tak boleh kata selalu gitu. Yang kedua, kritikan yang kedua, tidak semesti kalau Muslim tidak menjelaskan bahawa Ibnu Sirin tidak dengar daripada Imran bin Husain, dan Imam Bukhari tak ada meriwayatkan satu pun riwayat Ibnu Sirin daripada Imran bin Husain, maka kita dapat membuat kesimpulan memang Ibnu Sirin ni tak dengar apa-apa pun daripada Imran bin Husain. Kita tak boleh buat kesimpulan gitu. Imam Bukhari tak sebut, bukan bermakna Muhammad bin Sirin ni tak pernah dengar apa-apa daripada Imran bin Husain. Cuma Imam Bukhari tak sebut. Dan kalau dia di sini tidak menyatakan, Muhammad bin Sirin tidak menyatakan dia dengar daripada Imran bin Husain, tidak bermakna juga dia tidak dengar. Kadang-kadang seseorang perawi itu dia riwayatkan secara anak dengan padahal dia dengar pun daripada perawi yang menceritakan kepada dia, cuma dia meriwayatkan secara anak gitu. Sebab apa kata dia? Sebab dia ni terbilang di antara orang yang sempat mendengar daripada Imran bin Husain. Walaupun Imam Bukhari tak ada riwayat daripada dia, daripada Imran bin Husain, tak jadi masalah. Sebab syarat Muslim ini lebih rendah lagi daripada Bukhari. Yang kedua, ini Imam Nawawi kata, kalau terbukti pun bahawa tarik ini dhaif, kalau terbukti, kalau kita terimalah bahawa sanad hadis ni Daraqutni kritik ni memang dhaif sungguh,
Tidak semesti dhaif juga matan dia tu. Gitu. Ini menunjukkan bahawa sesuatu hadis tu kadang-kadang sanad dia saja dhaif, matan dia tu tidak dhaif. Sebab tu dia kata sini, kalau kita terima, andai kata memang betul lah Daraqutni kata tu dhaif sanad, tidak semestinya matan dia tu juga dhaif, kerana ia sahih berdasarkan banyak sanad yang lain. Gitu. Yang dia telah disebutkan oleh Muslim juga. Hak tu sahih, tak ada apa. Sudah berapa kali dah kata dia kita sebutkan bahawa Imam Muslim menyebutkan fil mutaba'at. Dalam bab mutaba'at dia ni mana sanad-sanad yang kurang daripada syarat dia, yang tidak menepati syarat dia. Orang kata syarat Muslim ni hak tinggi-tinggi tu, nombor 2 lepas Bukhari. Dalam usul dia, apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam usul dia, yang ni dalam sanad hak mula-mula, yang kedua, yang ketiga, gitu. Hak kemudian tu, itu bukan usul orang panggil. Itu diriwayatkan secara mutaba'ah. Secara mutaba'ah. Gitu. Mutaba'ah maksudnya sanad itu lain-lain, tetapi atas sekali perawi atas sekali tu hak dulu, iaitu Imran bin Husain. Cuma hak bawah dia berbeza-beza. Jadi dalam banyak-banyak beza-beza saat ni, kalau ada lah, kalau kita andaikan terima, kalau kita terimalah dhaif, itu termasuk dalam bab mutaba'ah. Hak tu tak termasuk kata dalam syarat Imam Muslim hak tinggi. Tu hak ni tak termasuk. Hak Imam Muslim sebut di hujung-hujung ni tak termasuk. Sebab hak ni rendah. Tidak banyak, tidak menepati syarat dia. Bahkan dalam setengah-setengah hadis tu kurang, rendah lagi daripada hak kitab lain. Gitu. Ni kaedah dalam Muslim. Setengah orang dah tidak faham, dia kata semua orang Muslim tu saya belaka, tinggi belaka, mengikut syarat dia belaka. Dia tak faham. Ni Imam Nawawi sebut. Itulah berapa kali dah kita pun sudah sebut dah. Imam Muslim kalau dia sebut ujung tu tak serupa dengan dia sebut dulu di awal. Hak tu orang panggil dalam bab mutaba'at ataupun sebagai syawahid. Sebagai syawahid ni mana kalau sekiranya sahabat tu lain. Katakanlah di sini sahabat tu bukan Imran bin Husain, tapi sahabat lain. Maka jadi syawahid. Dalam bab syawahid tu serupa juga dengan bab mutaba'at. Dia tidak semesti tinggi syarat dia. Jadi kalau Imam Muslim longgar sikit di sini tak jadi masalah. Tak apa. Tu kata Imam Nawawi. Sebab kalau nak kritik ni, kalau kritik hak usul dia, usul dia tu sudah ada dah. Hak sahihnya sudah ada dah. Lepas pada tu di sini Imam Nawawi tak sebutlah, iaitu Daraqutni dia maksudnya dia bukan nak kritik itu saja, sanad tu saja. Baik. Kalau kita kata sanad itu tidak sahih, matan dia sahih. Kalau kita perhati kepada matan dia tak serupa. Ada setengah-setengah tersebutkan satu batas saja gigi. Ada yang menyebutkan dua. Ada yang menyebutkan beberapa. Bukan dua, lebih daripada dua. Ini menunjukkan mana tak apa kemah tu. Ini sebab sanad tak kemah tu lah. Kata Daraqutni sebab tu jadi berbeza-beza. Kalau kita perhatikan hak mula-mula, fanaza'a thaniyatahu, satu gigi depan. Wa qala ibn al-Muthanna thaniyataihi, dua gigi depan. Itu tak serupa. Hak ni masuk dalam usul ni. Yang ketiga tu thaniyatu juga. Yang keempat pun begitu juga. Yang kelima, maka gugur gigi, satu gigi depannya, au thanaya, ataupun beberapa gigi depan. Beberapa ni kalau mengikut bahasa Arabnya jamak, maknanya lebih daripada dua. Sini lebih daripada dua ni. Adalah riwayat seterusnya fasaqatat thaniyatahu. Kalau thaniyatan dua batang. Tak serupa tu. Dalam riwayat akhir fantaza'a ihda thaniyatai,
maka tercabut salah satu daripada dua gigi depan. Mana salah satu, tidak dua, tidak tiga. Tu maknanya tidak tetap tu. Mana dari segi mata dia pun tidak tetap. Sebab itu Daraqutni kritik. Tetapi ulama-ulama yang terima hak ni, dia kata maksud matan ini sahih, mengikut syarat Muslim ni, dia asas dia tu cabut gigi tu saja. Hak tu je hak pentingnya. Satu batang ke, dua batang ke, ataupun tiga ke, itu tidak penting. Tu perawi ni dia boleh jadi salah silap di belakang. Dan salah silap yang seperti ini tidak mencacatkan kesahihan sesuatu hadis itu. Yang pentingnya gigi tu cabut. Dan gigi depan hak cabut, bukan gerah dia. Nah. Tapi gigi depan. Bukan tangi tak. Ini tangi. Tetapi gigi depan. Dua ke, satu ke, atau tiga itu boleh jadi berlaku kekeliruan kepada perawi, dan hak dia sebutkan. Gitu. Jadi hak sekadar ni, perselisihan sekadar ni tak apa. Ulama kata, dan banyak berlaku dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dengan makna, banyak berlaku setara ni. Dan hak tu orang kira tak apa lagi. Walau bagaimanapun Daraqutni tak puas hati tu. Lepas tu Daraqutni ni dia kemas sangat ni. Dia kritik Bukhari Muslim. Dia kritik Sunan Daraqutni tu kemas sangat apa? Tidak kemas sangat. Banyak dhaif pun dalam tu. Jadi kita tak boleh kata kepada Daraqutni, dia tu sedap kritik orang dia tu buat comel setara. Tak boleh kata lagu tu. Sebab apa? Ulama-ulama ni dia buat kitab dia ada maksud dia sendiri-sendiri. Sebab dia tidak kata saya hanya nak kumpulkan dalam kitab saya ni hak sahih saja. Dia tak kata lagu tu. Ada maksud dia sendiri. Macam Imam Tirmizi, dia sengaja mari hadis hak maudhu' sengaja. Padahal hak dia isyarat dia kata wa fil bab an sekian-sekian. Berhubung dengan perkara ni ada lagi diriwayatkan daripada orang ni. Hak dia kata daripada orang ni tu hak sahih, tapi dia tak mari. Dia isyarat saja. Mana dia tahu hak sahih tu, dia tahu. Apa dia mari hak sahih? Dia ada maksud dia sendiri, iaitu dia nak mengajar kita tentang perawi-perawi hak dhaif. Dia nak perkenalkan kepada kita apa hadis ni dhaif. Sebab ada dia ni. Itu tujuan dia. Bukan dia tujuan nak bagi hak sahih. Kalau dia nak bagi sahih boleh. Itu tujuan dia. Jadi macam-macam cara maksud ulama ni. Itu di antaranya. Bukan dia dia nak kata dia tak tahu hadis sahih tak. Tapi hak dia kritik ni dah bukan kata syarat tinggi sangat. Dah bila syarat tinggi sangat, kita nak ayatlah tak menepati syarat tu. Jadi kritik lagu ni daripada ulama sama ulama tak jadi masalah. Tak apa. Tidak boleh kita kata dia deki ke dia apa ke, tidak. Bahkan dia memberi ilmu kepada kita. Memberi ilmu kepada kita. Misalnya benda-benda tak adil. Jadi hak gigi ni kita boleh terima gigi depan saja. Hak alik kanan kali kiri tak sabah. Dua kosong tak sabah. Kalau kita ambil hak asas dia, iaitu cabut gigi, sudah. Kalau cabut satu gigi mengikut hukumnya berapa kena bagi. Tu kira semula. Kalau dua tidak serupa. Hak tu bab lain. Tetapi masalahnya hak balah ni cabut gigi. Hak tu lah. Sekadar tu. Sekadar tu. Ada pun hak perincian gini tu, kita tak sah ambil. Tak sah berat sangat. Tak sah jadikan itu sebagai asas. Supaya riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi kan banyak kan Imam Mahdi ni riwayat. Hak sahih belaka tapi tidak sama. Ni tidak sama dengan ni. Dia kena ambil riwayat Imam Mahdi tu sendiri. Ada. Dan dia mari bila? Pada masa mana? Jelas. Hak berapa perkara hak jelas tu yang boleh diterimanya. Sebagai akidah. Dan yang dikatakan mutawatir sampai ke peringkat mutawatir maknawi itu, yang ni secara keseluruhan tu orang panggil tawatur al-qadril mushtarak. Tawatur al-qadril mushtarak. Mana mutawatir dia tu dari segi keseluruhan dia tu. Menunjukkan ada orang hak lagu tu. Lepas tu hak halus-halus tu
tak perlu kita pegang sangat. Hak halu-halu perincian dia tak perlu kita pegang. Hak kasar yang ada pada semua hadis, hak tu yang kena pegang. Supaya juga di sini. Hak itulah yang menjadi asas. Kalau hak mutawatir tu jadi akidah, hak asas itulah yang jadi akidahnya. Ada pun hak perincian dia tu, dia mari perang dengan pedang ke apa tu, hak tu dah bukan semua lagu tu. Dia naik kuda. Jadi mungkin orang sampai sekarang dia mesti apa sampai tu naik kuda lagu mana lagu tu. Orang tidak naik kuda tu sampai London pun naik kereta kebak naik kapal terbang, naik jet. Jadi tak perlu muskil. Sebab ini adalah riwayat bil makna, dan benda-benda macam ni boleh berlaku daripada perawi-perawi. Yang pentingnya kita ambil asas ini. Itulah cara ulama dalam menarik kesimpulan daripada hadis-hadis ni. Baiklah. Kita tengok semula. Dalam riwayat ini dia sebut ada satu orang kekoh tangan. Siapa dia orang? Orang tu dia sendiri tu. Ya'la tu sendiri tu. Dia je kekohnya. Lepas tu cabut gigi tu, gigi dia cabut. Hak kena kekoh tu siapa dia? Ajir dia tu. Yang ni orang yang diupah dia untuk buat kerja sesuatu, kuli dia. Hak tu hak kena kekohnya. Setengah-setengah ulama tak saya terima dia ni. Sebab tidak jelas kata dia. Sebab dia kata Ya'la bin Munyah ataupun Ibnu Umayyah berkata hak dalam riwayat mula-mula ni jelas menunjukkan dia tu sendiri bergelut ataupun bergoma dengan satu orang. Tapi dalam riwayat lain tidak sebut gitu. Ada satu orang balah bergelut dengan satu orang lain. Dia sebut gitu. Jadi hak mana sah betul? Kalau kita tengok riwayat mula-mula ni jelas dia tu hak balah. Lepas tu dalam riwayat yang lain disebutkan ajir tu hak kena kekohnya. Ajir tu hak kena kekohnya. Hak jadi koli. Hak tu hak kena kekoh. Lepas tu perbalahan di sini bila berlaku? Dalam perang Tabuk. Semasa perang Tabuk. Tu dalam riwayat yang akhir. Dalam riwayat akhir tu dia kata Ya'la tu Ya'la kata aku ada orang gaji ataupun kuli. Jadi kuli tadi lah hak bala tu. Siapa dia hak bala? Tak ada orang lain dia hak bala. Tetapi Qurtubi dan Qadhi Iyad dan ramai lagi mengatakan tidak dia. Orang lain ni cerita orang lain. Sebab apa? Takkanlah dia tu lagu ni. Takkanlah dia tu lagu ni. Dia ni sahabat ni, Ya'la bin Munyah ni. Sahabat ni. Tetapi pendapat orang lain pula mengatakan, Ibnu Hajar dan lain-lain mengatakan apa je. Kalau dia sahabat tak boleh berlaku lagu ni. Apalagi kalau kita andaikan dia baru masuk Islam, lagilah boleh terima. Cuma orang ni kalau dia nak cerita tentang dia, kadang-kadang dia malu. Apabila dia sedar dah, kemudian dia cerdik molek, dia faham molek, dia berasa malu nak cerita kalau dia sendiri. Jadi dia letak atas satu orang. Itu tidak berbohong orang panggil. Tidak berbohong. Sebab dia nak sebut diri sendiri tu berasa malu. Apalagi nak sebut kepada orang-orang yang tahu dia tu kemudiannya sudah jadi molek kan. Dia malu. Sebab tu dia sebut dalam bentuk kinayah begitu. Dalam bentuk bahasa kiasan begitu. Ada satu orang dia kata. Dia sendiri dah. Dia sendiri. Dan Ya'la bin Munyah, sahabat Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, Nabi pun lantik dia untuk pegang jawatan juga. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman pun begitu juga. Ya'la bin Munyah. Lepas tu pergi mengadu hal kepada Nabi SAW. Jadi dalam riwayat kebanyakan tu serupa je. Dalam riwayat yang ke 5 kat situ dia kata, bila dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi pun kata, "Lepas tu nak suruh aku buat kan?" Mu nak suruh aku suruh dia lok tangan dia tu kekoh ke gigimu tu, gitu. Biar mu kekoh. Gitulah kalau bahasa kita, bahasa Kelantan kita. Serupa dengan unta jantan kekoh.
Unta dia kekeh juga orang. Kekeh juga. Kalau lagu tu mesti cuba menghala tanganmu nak tahu lagu mana. Biar dia kekeh. Bukan Nabi nak suruh kawan tu kekeh sebagai balasan di sini. Dia nak ceritanya ini adalah hak semula jadi manusia. Kalau dia terkejut, kalau dia sakit, kalau dia akan tarik tangan dia tu. Sebab mu kekeh tu dia akan tarik tangan dia. Tindakan dia tu adalah tindakan yang tabi'i, menurut tabi'i. Semula jadi manusia lagu tu. Kalau mu pun kalau orang kekeh tanganmu, mu akan jadi tarik gitu juga. Bukan maksud Nabi SAW nak suruh dia buat lagu tu, tidak. Maknanya nak bantah. Tak boleh nak kata apalah kalau dia tarik lagu tu dan cabut gigimu, tak boleh nak kata apa. Sebab apa? Dia muka dia sakit, dia tarik gigi tangan dia tu. Jadi dalam kes ini dikecualikan. Hak dalam Quran sebut itu, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhun was sinna bis-sin wal juruha qisas. Mana sebut dalam ayat tu, kami telah tentukan kepada mereka di dalam Taurat dulu, bahawa nyawa dibalas dengan nyawa. Hidung dibalas dengan hidung. Mana kalau orang tu kerak hidung dia, balas kerak hidungnya. Telinga dibalas dengan telinga juga. Gigi dibalas dengan gigi juga. Dan luka-luka yang lain, kecederaan yang lain, ada pembalasannya. Wal juruha qisas, ada pembalasannya mengikut hukum. Jadi kalau berdasarkan ayat itu, maknanya gigi dia cabut. Kira-kiranya kawan ni nak cabut juga lah gigi kawan tu, sebab gigi dia cabut. Jadi hadis ini menceritakan kes ini kecuali tak termasuk dalam ayat tu. Ni tanpa apa-apa kesalahan, dia patahkan gigi kawan tu. Ni ada kesalahan dia juga. Apa? Dia kekeh tu ada kesalahan dia. Yang menyebabkan dia tu terkejut, sakit, jadi tarik tu. Ini tak termasuk dalam hak kena balas tadi. Ataupun kalau tidak balas pun, tidak patah gigi, bagi dia, orang panggil ganti rugi. Tak kena juga di sini. Saja cabut gigi saja. Gitu. Itu sebab dia pergi bawa kes ini kepada Nabi SAW. Kira-kiranya dia nak ganti rugi lah sekurang-kurangnya. Ataupun kalau tidak, dia nak balas balik, tapi patah gigi dia juga. Gitu. Sebab berdasarkan ayat tu tahu dah mana hukuman qisas ini. Qisas bukan terhadap nyawa saja, tetapi terhadap mana-mana bahagian anggota yang lain boleh juga. Dan walaupun dalam ayat Quran disebutkan hukum diturun kepada umat Nabi Musa dulu dalam Taurat, tapi hukum ini tidak mansukh. Tidak mansukh. Ini orang panggil syar'u man qablana. Dalam kaedah kan, dalam kaedah fiqh tu dia kata syar'u man qablana syar'ul lana. Syariat orang dulu jadi syariat juga kepada kita kalau tidak dimansukhkan, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan itu sudah mansukh. Maka kira mansukh lah, tidak jadi syariat lah kepada kita. Tetapi kalau tidak mansukh, macamnya dalam perkara ni, Nabi SAW menerima, ada takrir daripada dia ni. Kalau orang buat gini, balas gini. Memang Nabi SAW pun amalkan. Dan kerana Nabi SAW mengamalkan begitu, maka sahabat ni tahu. Dia cuba nak pergi menuntut balas, supaya gigi kawan tu ataupun dipatahkan, dia cabut gigi kawan tu, ataupun dia bayar dia. Sebab dia faham gitulah. Maknanya ada hukum. Maknanya ini juga menjadi syariat kepada kita, bukan syariat kepada orang-orang dulu saja. Tidak. Cuma ada perincian dia. Ulama-ulama buat perincian lagi, iaitu hak kata tak saja ni dalam kes lagu mana tak kena ganti rugi. Tapi kalau kena ganti rugi dalam kes lagu mana, Imam Malik misalnya, dia kata kalau satu orang tu kekeh kita boleh pisah dengan cara tidak tarik. Kalau kita tarik tengah, cabut gigi dia. Kita kutir dia ke, ataupun kita bahas dia lain ke, menyebab kita pegang kain dia ni ke dah, cekah tu biar dia terbuka. Nah, kalau kita boleh buat gitu, kita kena buat gitu dulu. Kalau kita tidak buat gitu dulu, terus kita tarik, menyebabkan jadi
cabut gigi dia, kena bayar ganti rugi. Sebab kita boleh ikhtiar lagi, kata dia, dengan buat hak orang kepada dia. Gitu. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan payah tu lagu tu. Mana orang boleh khabar dalam keadaan dia sakit ni dah, dia dengar sendiri jadi tertarik tangan dia tu. Takkanlah dia nak mikir aku nak faham mana dia ni dah, biar jadi terbuka gigi dia. Biar jadi dia tak kekoh dah aku. Takkan dah kita nak geletek dia ke tak dah mikir tu. Kata. Dengan sebab itu kata dia, kalau orang buat gini dan kita secara serta-merta tarik dan cabut gigi dia saja, ada khilaf di sini. Setengah ulama mengatakan kalau kita ada ikhtiar lagi, kita tak pilih hak tu, jalan tu, kita tu buat hak tinggi selalu, hak berat selalu, kita kena ganti rugi. Yang ni orang jom narik tu kena ganti rugi. Hak ni orang jom tarik tu tak kena ganti rugi. Bagi orang yang mengatakan tak kena ganti rugi tu, dia pegang hak ni zahir ni lah, dia tarik. Mana Nabi SAW ada buat perincian je, kata sini, mu pada ketika tu mu boleh buat kau lain kau. Nak suruh dia tu buka mulut dia. Tak ada dalam riwayat mana-mana pun. Tak ada riwayat mana-mana pun yang menunjukkan kata saya buat dah macam-macam, saya geletek dengan dia dah, tak lepas juga, sebab tu saya tarik. Tak ada lagu tu. Menunjukkan tak ada perincian tadi, tak perlu bahas dah. Sebab apa, orang ni kalau dah sakit dia tak ingat ada benda lain, cepat-cepat dia akan menyelamatkan diri dia. Jadi sia-sia saja dalam kes ini. Begitu juga kalau orang latah kita kata, kita pergi coket dia pun silap. Silap tu kena kita, sakit sajalah kita. Sakit sajalah kita. Ini pun termasuk di dalam bab ni juga, termasuk di dalam bab ini juga. Dan dia tidak kena bayar apa-apa ganti rugi. Sebab itu kesalahan kita. Orang latah, orang yang jenis terkejut ke apa kan, dia coket. Dia coket tu jadi terkejut lah. Jadinya sepak tu patah gigi kau gapo-gapo saja. Jadi dengan sebab itu kita tak boleh buat lah lagu tu. Jadi dari segi hadisnya, inilah hadis-hadisnya. Lepas tu hadis hak lain hak kita baca tadi dah. Bahkan kalau orang untuk mempertahankan diri dia tu, kalau dia mati pun mati syahid. Mana boleh seseorang tu nak mempertahankan nyawa dia, pertahankan harta benda dia, kehormatan dia. Kehormatan dia tu termasuklah anak isteri dia, nak dicurubuhi, misalnya kita kata. Jadi dia pertahankan, jadi mati syahid. Dan kalau dia bunuh orang tu, mati saja je orang tu. Tidak kena bunuh balas dia, tidak kena hukum qisas, kena bayar ganti rugi ke apa ke, tak ada. Tak ada. Itulah hukumnya. Kemudian bab isbatil qisas fil asnan wa ma fi ma'naha. Ini bab menyabitkan qisas kerana gigi, kerana menyebabkan gigi tercabut ataupun cedera lain-lain lah. Wa ma fi ma'naha, dan lain-lain, gigi ke, hidung ke, telinga ke, apakah. Ini maknanya ada qisas. Qisas ni maknanya balas balik lah, balas balik. Lepas pada tu riwayat ini, Anas meriwayatkan bahawa saudara kepada Rubai', iaitu Harithah, telah mencederakan, melukakan seseorang. Mereka pun membawa kes itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata, kena qisas, kena qisas. Maka ibu kepada Rubai' berkata, wahai Rasulullah, ada kesimpulan itu, pulanah itu akan diqisas? Yang ni anak dia tu. Demi Allah, dia tidak akan diqisas. Dia tidak boleh diqisas.
Maka Nabi SAW pun kata, subhanallah, wahai Ummar Rubai', qisas itu adalah ketentuan Allah. Dia pun kata pula, dia kata tidak, demi Allah, dia sekali-kali tidak boleh diqisas. Perawi berkata, yakni Anas, ibu Rubai' tadi terus berkata begitu sehingga mereka menerima dia. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah orang yang mana kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan melaksanakan apa yang dia sumpahkan itu. Allah menjadikan kenyataan apa yang dia sumpahkan itu. Ni satu bab yang lain, ada kaitan juga dengan sebelum pada ni. Jadi dia telah melukakan orang. Jadi melukakan orang di sini, apa ni, berkait dengan gigi kau lain-lain lah. Hak tadi berkait dengan gigi, jelas hak tadi tu. Tapi tajuk Imam Nawawi buat tu tidak berkenaan dengan gigi. Dalam riwayat ni pula, tajuk ni riwayat dia tu tidak jelas sebut gigi, tapi Imam Nawawi buat tajuk gigi. Itu tak apalah masalahnya, tak apalah, masing-masing buat tajuk tu. Dia nak ceritanya, maksud dia nak ceritanya kes gigi kau luka, kes gigi cabuk kau, ataupun tidak, hak lain-lain lah. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi kan, wal juruh qisas, luka-luka ataupun kecederaan lain ada balasan dia. Boleh jadi dalam bentuk cabuk gigi, jadi luka juga, darah juga di situ. Ataupun gocah ke patah hidung tu, darah juga, luka juga di situ. Dia nak cerita di sininya, tak kira lah apa-apa pun ada balasan dia. Kalau tidak ada balasan dia, mana balas balik, tak ada lagu tu. Gigi patah gigi, hak tu tak ada patah gigi juga, maka balasan dia dalam bentuk lain, iaitu dia. Ada juga dia. Ataupun tak ada dia, tak ada balasan. Hak itulah yang disebutkan dalam Quran, faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratullah. Sesiapa yang sedekah, mana dia maafkan, tak payah patah balik lagi gigi dia, tak payah bayar ganti rugi lah, biarlah. Itu kemaafan yang diberikan oleh dia tu kaffaratullah, menjadi kaffarah yang menghapuskan dosanya. Mana satu kebaikan budi yang dia telah buat kepada orang, boleh juga lagu tu pun. Tak mesti kata, sebab ini termasuk dalam bab kisah. Bab kisah ni boleh maaf, bukan termasuk dalam bab apa nama di hudud. Kalau bab hudud tak boleh maaf. Itu beza dia. Bab hudud tak boleh maaf. Misalnya satu orang tu dia rogo kahwin tu, rogo seorang perempuan, kira-kiranya dia tu sudah kahwin apa, kena rejam sampai mati pak yang merogoh tu. Jadi ibu bapa perempuan kata tak payahlah, tak boleh. Dia kata tak payah pun tak boleh, kena jalankan hukum tu semacam. Beza hukum hudud dengan hukum qisas. Ini kisah boleh maaf. Tuan diri ataupun keluarga dia boleh maaf. Tak payah kau satu pun tak apa. Kalau tak saya bunuh balas, kalau kes bunuh, nak bayar dia berganti rugi, boleh juga. Tapi Imam Abu Hanifah dia kata tak boleh kalau bak gigi ke apa ni, sebab tak sama, kata dia. Hak ni cerita dulu, kata dia. Hak kita ni tak boleh, sebab tidak sama. Dia kena hak sama betul, nyawa dengan nyawa, hak tu je hak bolehnya, kata dia. Baru sama, nyawa dengan nyawa. Ada pun hak lain tidak sama. Misalnya gigi kawan tu gonyet dah, hak ni kemah lagi. Hak gonyet tadi tepus sikit ya, itu dah cabut dah. Hak ni kena derah benar tu. Dia kata tidak sama, tak boleh. Dalam kes itu, bila tidak sama, kena bayar dia saja. Nak kisah buat seumpama itu tak boleh, kata dia. Tetapi mazhab Syafi'i, Malik dan lain-lain lagi kata ada, kata dia, kita pakai ayat tadi lah, wasinna bisinni, gigi lah balah. Tak cara, dia tak ada kata gigi kalau sama kuat. Ada kata lagu tu? Dah orang ketika dia nak buat jenayah, nak buat salah, dia nak baca tu, dia apa nama ni,
Selok dulu kau, kita kata. Mulut dia tu tengok gigi ni kuat ke tidak nak kocok. Gitu kah? Dia buka dulu kau mulut tu. Tak ada. Dia tahu orang ni pakai spek kau tidak pakai spek dulu. Dia nak itu ni, nak kocok ni mata ni. Tak ada. Dia pakai kocok gitulah, dia tak cara dah. Jadi orang ni pun lagu tu juga balasan dia. Kita kira dia tak cara lagu mana-mana. Orang ni gigi dia hukum molek lagi, mata dia cerah molek, dia tak cara ketika dia nak kocok tu. Dia tidak kata batang mata dia punah-punah dah, jadi tak apalah kita kocok. Dah, tak ada lagu tu. Jadi dengan sebab tu tak balahnya boleh. Walaupun hak tu gigi ganya dah, hak ni gigi tak ganya lagi, tak apa. Sebab gigi balah dengan gigi. Kecuali kalaulah dia kata nak ambil dia, tak apa, nak ambil dia. Jadi hak sini hak luka ni. Jadi saudara kepada Rubaiyah, Ummu Harithah, saudara perempuan kepada Rubaiyah iaitu Ummu Harithah. Dia ni Harithah ni ada seorang sahabat hak mati pergi perang. Ni mak dia ni, ni peristiwa ni. Mak dia kata, wahai Rasulullah, anak dia tu lagu mana? Harithah duduk dalam keadaan molek kau tidak? Mati pergi perang. Kalau dia ni molek tak apa, saya puas hati mati pergi perang. Tapi kalau dia tak molek, saya nak menangis, kata dia. Sekuat-kuat hati saya nak menangis habis ni. Nabi kata, anakmu tu duduk dalam surga Firdaus. Dia pun tak apa. Dia ni Ummu Harithah. Ukhtar Rubaiyah, Ummu Harithah, dia telah melukakan orang. Lepas tu bawa kes, Nabi SAW kata kena balas. Jadi kes luka, dia luka setara mana? Itu pun ada perincian juga. Ini dalam kitab hadis ni dia tidak bahas gitu lah. Kalau dalam kitab hadis Muwatta misalnya ada juga dia perincian dia tu. Pasal dia tidak ada pendapat Imam Malik. Ada. Tapi kalau dalam kitab-kitab hadis gini tak ada perincian tu. Kalau luka tu luka setara mana? Kalau patah lagu mana? Boleh patah balik. Misal patah betih. Boleh. Kalau terang memang boleh patah ni. Tapi kalau hak ni tak tentu lagi. Patah hak ni saja. Boleh jadi yang melarat pakai hak lain. Tak boleh lagu tu. Jadi hak ni ada perincian lagi dalam fiqh lah, dalam fiqh. Begitu juga luka ni luka setara mana? Nak boleh luka setara ni dia bahaya kuat setara mana? Takut jadi lebih. Kalau jadi lebih lagu mana? Jadi kena cucuk pula kalau lebih. Bisa. Payah tu. Dengan sebab tu ulama-ulama kata tak boleh. Dia sekat ni je kalau boleh. Sekat ni je kalau boleh. Mana dalam kes apa ni kita kata dalam kes-kes apa ni hak terang nampak. Misalnya luka ni siapa kau nampak tulang. Boleh kan? Siapa kau nampak tulang? Boleh. Balas. Buat biar siapa nampak tulang gitu. Goreng kata dengan pisau. Biar siapa nampak tulang. Itu kata dia boleh. Sebab apa? Ada hak dia. Ada yang kata itu tak boleh juga tu sebab apa? Tidak terang. Tidak terang. Jadi ketika dia buat tu deras setara mana? Betul siapa kepada tulang, tapi deras tu tidak sama. Boleh jadi hak nak balas ni lebih deras ataupun lagu mana. Dia kata payah. Dengan sebab tu dalam kes-kes hak payah tak boleh ditentukan gini, hanya ada ganti rugi sahaja. Ganti rugi sahaja. Dia panggil diat, ataupun hak kurang daripada tu dipanggil arsh, ganti rugi. Jadi mak dia ni pun kata tak boleh, kata dia. Jadi nak balas lah dia ni. Nak balas, hukum balas dia. Tak boleh, kata dia. Demi Allah tak akan dihukum balas dia. Tak boleh dihukum balas. Jadi pelik juga ni dalam riwayat ni. Jadi kalau kita tengok di sini, maksud dia bukan nak menolak hukum Nabi SAW tu. Maksud dia bukan nak menolak. Dalam syarah Nawawi ni pun ada. Bahkan maksud dia sangat-sangat mengharapkan keampunan daripada pihak keluarga kena buat tu. Ataupun dia sangat-sangat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak dia ni terlepas, jangan sampai dihukum balas gini.
Dia mengharapkan dengan Allah SWT, biar Allah SWT tu pelembut hati keluarga tu, hak kena buat kena jenayah tu, yang dilukakan oleh anak dia tu, biar mereka terbuka hati, maafkan anak dia ni. Paling tinggi biar ambil dia je lah, tak usahlah hukum balas gitu. Mana dia mengharapkan gitu. Ataupun dia kata begini ni, maksud dia sangat mengharapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berkira lah, tolong kira bagi pihak dia, biar dia mau tu rela lah kalau tidak balas balik anak dia ni. Kalau nak pun ambil lah dia ganti rugi, gitu maksud dia. Tapi sekali tengok jawapan dia tu nampak macam kasar, dia macam dia tolak. Nabi SAW tak ambil kira kekasaran dia, hak zahir tu. Sebab manusia kadang-kadang dia kecek tu adalah kasar gitu. Tapi maksud dia tidak gitu. Misalnya Sa'ad bin Ubadah, diceritakan, dia kata bagaimana? Dia dengar Rasulullah SAW kata tak boleh, kalau tengok seseorang tu buat jahat dengan isteri kita tak boleh nak bunuh, tak boleh. Selalu kena bawa kes itu kepada mahkamah lah, kepada pemerintah, kena bawa saksi ke apa, baru boleh kita kata dia tu berzina. Tak boleh. Jadi Sa'ad bin Ubadah kata, lagu mana? Jadi kalau kita tengok orang tu duduk jahat dengan bini kita, jadi kita tak boleh sentuh apa-apa dia. Ya, Nabi kata tak boleh, kena bawa saksi. Demi Allah kata dia, kalau aku tak ada siapa kepada aku buat dia, kata dia. Mana dia nak bunuh lah. Nabi SAW pun kata, innahu laghayur, dia ni cemburu kuat dia ni. Nabi SAW kata begitu. Mana tidak sebagai bantah hak Nabi kata kan, ya. Dia kata tak. Jadi kadang-kadang kata-kata seseorang tu kita tak boleh pakai hak zahir dia. Kita kena tengok hakikat dia, sebenarnya dia bukan maksud nak lawan Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW puji dia, dia kata ke dia ni cemburu. Nabi SAW tak kata lebih daripada itu. Sebab Nabi tahu maksud dia tidak maksud nak lawan dia, nak cagah hukum dia. Supaya juga sini dia tidak kata mu ni teruk kena mengucap semula lawan Nabi. Tak ada. Sebab dia tahu maksud kawan ni tidak gitu. Cumanya jadi macam kasar gitu bunyi. Tetapi Nabi SAW kata kan, ada juga orang hamba Allah ni, kalau dia bersumpah, dia kata demi Allah dia tidak akan dihukum balas sampai bila-bila, sama sekali. Jadi mak dia tu, Nabi SAW kata, ada di antara hamba Allah ni kalau dia bersumpah, Allah SWT buktikan dia sumpah. Memang betul lah dia kata, dia tidak akan dihukum balas. Sebab apa? Sebab keluarga hak kena buat nyaya tu, keluarga yang menyebabkan jadi luka tu, disebabkan oleh anak dia tu, jadi luka sebab anak dia tu, terima dia akhirnya. Jadi mereka kata tak payah hukum balas lah. Jadi betul dia kata. Itu sebab Nabi SAW kata, ada di antara hamba Allah kalau dia bersumpah, Allah SWT buktikan sumpah dia tu, menjadikan kenyataan tu. Gitu. Ini satu perkara. Tetapi hadis ini nampak bercanggah dengan riwayat Bukhari. Dalam Syarah Imam Nawawi pun dia ada sebut. Dalam riwayat Muslim ni, iaitu perempuan ni hak melukakan orang ni, iaitu adik-beradik perempuan, saudara perempuan kepada Rubaiyah. Gitu. Dalam riwayat Bukhari menyebutkan Rubaiyah itu sendiri. Rubaiyah itu sendiri. Rubaiyah ni nama orang perempuan, Rubaiyah. Rubaiyah itu sendiri yang menyebabkan orang luka. Itu dalam riwayat Bukhari. Canggah tu. Yang kedua, dalam riwayat Muslim, hak bersumpah ni bahawa anak dia ni tidak akan dihukum balas. Hak ni iaitu Ummur Rubaiyah, mak kepada Rubaiyah tu. Mak kepada Rubaiyah. Yang pesalah di sini dalam Muslim ni iaitu saudara perempuan kepada Rubaiyah. Yang ni mak pesalah tu jugalah, mak pesalah tu lah juga. Tapi dia sebut mak Rubaiyah. Dalam Bukhari, ia bersumpah kata, demi Allah dia tidak akan dihukum balas ni gini. Bukan mak Rubaiyah, tetapi Anas bin An-Nadhr. Nampak canggah. Anas bin An-Nadhr. Ulama mengatakan hak ma'ruf dalam riwayat-riwayatnya ialah riwayat Bukhari itu. Seperti yang Imam Bukhari sebut dalam turuk dia yang sahih.
Tetapi ashab pengarang-pengarang kitab-kitab sunan menyebutkan ini dua peristiwa yang lain, dua peristiwa yang berlainan. Apa dia tak apalah. Rubai' binti An-Nadhr. Rubai' binti An-Nadhr. Ni mak saudara kepada Anas bin Malik, iaitu adik-beradik kepada Anas bin An-Nadhr. Mana hak bersumpah ni pak saudara kepada Anas bin Malik, Anas bin An-Nadhr. Gitu kalau mengikut riwayat Bukhari. Dan yang melakukan kesalahan itu, pesalah itu ialah Rubai' itu sendiri. Boleh jadi riwayat ini termasuk dalam waham perawi ni. Asalnya Anas menyebutkan bahawa Anas bin An-Nadhr ukhtahu, anna ukhtahu gitu. Anna ukhtahu Ar-Rubai'. Gitu boleh jadi asal, tetapi itu pun tidak jelas juga, tidak jelas. Sebab banyak kena baiki sana sini, lama-lama kan baiki jadi kau tak molek. Jadi baik kita kekalkan begitulah. Riwayat ini berbeza-beza, boleh jadi dua peristiwa yang berlainan tetapi berkait dengan keluarga dia lah. Jadi hak naknya dia kena kisah lah. Jadi kisah ni tersebut di dalam Quran. Hadis Nabi SAW pun kata kena kisah juga. Artinya hak dalam Quran tersebut berkenaan dengan Bani Israel itu tidak khusus dengan mereka, ia juga menjadi syariat kepada kita. Buktinya dalam hadis-hadis ni banyak Nabi SAW kata kena kisah lah, kena kisah lah. Ini maknanya hukuman yang mula-mula, yang pertama kisah lah. Mana kalau tuan diri itu nak kisah, nak balas balik. Tetapi diat itu adalah hukuman yang kedua. Mana sekiranya tuan diri itu ataupun keluarga dia, dalam kes hak mati tak ada lah, tuan diri itu mati dah, keluarga dia lah. Tapi kalau dalam kes cedera gini, cacat gini ni, tuan diri itu ada lagi. Jadi dia boleh maafkan sama sekali. Boleh juga tak save balas balik, cuma nak ambil dia boleh juga. Itulah yang tersebut dalam riwayat-riwayat ini. Kemudian babu ma yubahu bihi damul muslim, sekatulah wallahu a'lam.